Terasa romantik pagi-pagi ni sebab memikirkan surat cinta. Kalau zaman dulu-dulu Munawar, kita tulis surat cinta, lepas tu saya bayangkan ikat dekat kaki burung merpati tu terbang. Wow. Yelah, sebab bukan apa, kita cerita pasal burung ni sebab sekarang ni kita nak cerita mengenai haiwan. Haiwan-haiwan liar di mana konflik hidupan liar bukan saja di waktu-waktu pandemik COVID-19 dan juga banjir ni kita yang terkesan, hidupan liar ini juga terkesan sebenarnya. Betul. Topik yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi ini memang sangat relevan sebab kalau kita lihat di dada akhbar semalam terdapat 3 keratan yang menyatakan berkenaan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini. Antara yang semalam yang cukup menarik perhatian adalah gajah hadir mencari makanan di sebuah sekolah yang ditutup akibat COVID-19. Wow, itu memang yang cukup menarik dan untuk kita memperhalusi bagaimana konflik hidupan liar dengan manusia ini, bagaimana langkah yang boleh kita lakukan, dan kita akan memperhalusi perkara ini bersama dengan Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat Datuk ya? Okey. Bila kita bercakap mengenai konflik seperti mana Munawar katakan tadi, gajah pun keluar masuk ke sekolah cari makanan. Lagi-lagi sekarang ni tengah musim-musim banjir ni. Pandangan Datuk mengenai konflik terhadap hidupan liar ni? Baiklah, dari segi konflik hidupan liar ni, bila berlaku banjir, jadi ada kalau macam spesies-spesies burung dia boleh terbang ya. Jadi kalau tadi daratan dia berjalan atas tanah ni, dia akan pergi ke tempat yang tinggi. Tapi ada juga kadang-kadang dia terperangkap lah, dia tak boleh nak pergi mana dan dia akan masuk kemudian di kawasan kebun ke ladang ke ataupun kampung-kampung ke, itu selalu berlaku macam itulah. Tapi apabila keadaan kembali normal, dia akan pergi balik tempat masing-masing lah. Jadi untuk kalau semasa banjir ni dari Jabatan Perhilitan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, so kita kaki tangan memang bersiap siagalah, bersiap sedia untuk menguruskan aduan-aduan dan konflik ni lah, konflik hidupan liar ni. So kita ada saluran hotline kita 1-800-88-5151 yang mana kita beroperasi selama 24 jam dan mana-mana yang ada masalah berkenaan dengan apa binatang ke benda konflik ke, bolehlah menghubungi talian tersebutlah. Kita buat selama setiap hari lah. Okay, Datuk, dalam musim banjir ini peningkatan konflik hidupan liar ini dengan manusia pada situasi yang boleh kita cakap sebagai agak membingungkan kerana ia boleh mengancam keselamatan manusia juga dalam masa yang sama, Datuk. Jadi bagi nasihat daripada pihak perhilitan sendiri, apa langkah yang boleh mereka lakukan, orang awam boleh lakukan sekiranya mereka tersempat dengan hidupan liar seperti gajah, buaya maupun ular ni? Jadi secara amnya lah ya, jika ada orang awam tersempak dengan hidupan liar ni di kawasan mereka, mereka bolehlah menghubungi segeralah kepada Jabatan Perhilitan yang terdekat, dan saya nasihatkan juga tidak mengambil tindakan sendirilah. Jadi macam saya beritahu tadi, kita ada hotline kita, talian 1-800-88-5151 lah, ataupun macam itulah Jabatan Perhilitan Negeri atau Perhilitan Daerah yang berdekatan. Selain itu, aduan ini juga boleh kita salurkan melalui e-aduan ataupun laman web Jabatan Perhilitan www.wildlife.gov.my ataupun pada Facebook Jabatan Perhilitan sendiri. So boleh disalurkan situ dan kita ambil tindakan dengan segera. Baik. Jika semalam kita dapat menyaksikan gajah masuk ke sekolah untuk mencari makanan, tular pula baru-baru ini anak gajah hanyut di bawah arus banjir. Apa sebenarnya tindakan daripada pihak Perhilitan? Dia kita tahu cerita dia macam ni dulu. Pada awal Januari, saya ingat 7 Januari itu hari, kita telah dihubungi oleh awam mengatakan ada anak gajah dia tersesatlah berkeliaran. So kaki tangan Jabatan Perhilitan Kelantan nak pergi memang tak boleh, air tengah naik. So kita kontak
kaki tangan kita di pusat konservasi gajah di Sungai Deka. Sungai Deka ni dia di sebelah Tasik Kenyir sana. Dia tak jauh daripada Sepandan Kelantan lah. So kaki tangan sana pergi ke tempatnya di Felda Aring 8 lah, di Gunung Musang. So bila kita pergi, kita dapat tengok dia punya security tu letak dekat kawasan tempat dia kan. So bila kita tengok anak gajah tu okey, dan dalam masa 3-4 jam tu pun kaki tangan Jabatan Penelitian yang di Sungai Deka tu buat pemantauan kod-kod lah, ada kumpulan gajah. So kita bila tak ada, dan kita bawa balik ke pusat konservasi gajah di Sungai Deka. Tak jauh dari situ lah, lebih kurang setengah jam je lah. So pada hari ni okey lah, kita bagi susu apa semua dan nampak sihat, alhamdulillah. Ada di sana di pusat konservasi gajah Sungai Deka. Alhamdulillah. Jadi kita lihat pada akhir-akhir ini banyak laporan yang telah diterima oleh pihak perhilitan berkenaan konflik hidupan liar ini. Ada hidupan liar yang memasuki kawasan penempatan manusia. Jadi bagi Datuk sendiri, apa antara faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara hidupan liar dengan manusia ini semakin meningkat, Datuk? Benda ni terjadi selalunya lah disebabkan oleh yang pertamanya dia punya kawasan habitat dia semakin mengecil. Seterusnya dia dia fragment lah, dia pecah-pecah sana, pecah sini, pecah sana. So dia tak ada kawasan dia boleh lalu kan. So mungkin masuk kebun, masuk ke kampung-kampung, ke ladang-ladang. Jadi itu antara punca utama kenapa terjadinya benda-benda yang macam ni lah, disebabkan oleh keadaan yang begitulah. Jadi kita di Jabatan Penelitian ni memang sentiasa bersedia untuk mengambil tindakan yang tertentulah untuk mengatasi isu-isu yang macam ini. Baik, Datuk, dari segi statistiknya bagaimana sekarang konflik antara haiwan dan juga manusia, adakah semakin meningkat? Ya, memang dia semakin meningkat disebabkan macam saya beritahu tadi, disebabkan oleh dia punya rumah dia, habitat dia dah semakin mengecil. So bila dia mengecil, dia akan terkeluar. Ada yang boleh balik ke tempat asal, ada yang bila sampai kawasan kebun ke ladang ke, ada makanan kat sana. So dia mungkin stay lama sikit lah. So kita ambil contoh macam gajah. Kalau spesies gajah ni dia selalu pusingan dia dalam setahun tu dia akan pergi balik ke tempat yang sama kan. Kadang-kadang dia terperangkap di situ. Jadi dia tak boleh nak keluar, dan dalam masa yang sama juga mungkin ada makanan, dia akan stay situlah. Jadi apa yang kita buat, kita akan pergi situ dan kita akan buat pelbagai kaedah lah, antaranya kita tembak halau ataupun kita akan tangkap pindah lah. Jadi untuk makluman lebih daripada 500 ekor gajah dah kita telah tangkap dan pindah lah di tempat-tempat yang konflik macam tak kira di Pahang ke Terengganu, Kelantan ke Perak ke Johor, macam itulah. Tadi Datuk dah menyatakan antara tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Penelitian. Mungkin ada lagi tindakan-tindakan lain, Datuk, yang boleh dilaksanakan untuk kita mengurangkan lagi konflik kehidupan liar ini, Datuk? Apa yang perlu kita buat untuk sekarang dan juga untuk masa akan datang, kita kena kekalkan ke habitat kita lah. Kekalkan habitat kita ataupun antara lainnya, kalau saya ambil contoh gajah, untuk dia tak jadi konflik, kita ada buat, salah satunya kita buat sistem pagar elektrik lah. So gajah ni dia tak masuklah ke kawasan ladang-ladang semua kan, dan ada juga kita buat lintasan hidupan liar, dipanggil animal viaduct. So maknanya spesies gajah tu boleh pergi daripada satu tempat ke satu tempat di bawah animal viaduct. So kita di sepanjang Malaysia ni kita ada 3. Yang pertamanya di Terengganu, di tak jauh pada Sungai Deka tu, di Sungai Ketia sana tu. Keduanya kita ada di Sungai Yu dekat Merapuh, Pahang sana tu.
Yang ketiganya kita ada di highway Timur Barat antara Gerik Jeli. So kita ada buat lintasan hidupan liar, mana kereta lalu atas, binatang lalu bawah. Jadi itu antara yang kita kerajaan buat untuk rakyat Malaysia dan juga untuk hidupan liar. Baik. Bila kita bercakap mengenai hidupan liar, memang secara lumrahnya mereka akan bebas berkeliaran. Jadi masalahnya timbul apabila mereka berada di jalan raya, mengakibatkan kemalangan jalan raya. Dan saban hari kita boleh lihat ada sahaja kes-kes melibatkan hidupan liar ini yang dilanggar. Tindakan daripada pihak Pelitan untuk mengurangkan kes ini bagaimana? Biasanya kalau kita tengok track rekod kita yang lepas ni, satu ketika dulu kita punya kawasan habitat yang luas. So depan liar dia nak bertemu pasangan, makan dia akan bergerak. Tapi tiba-tiba pada hari ini, contohnya ada jalan raya belah kawasan hutan tu. Jadi dia mungkin tak kisah benda tu, tapi dia akan cross lah. Ya, betul. Bila dia akan cross, jadi biasanya malam lah. Siang pun ada. Tapi banyaknya waktu malam. Dia kebanyakan haiwan kita ni wildlife ni dia nocturnal kan. Dia aktif waktu malam. So bila dia cross, bila kereta lalu dan berlaku hidupan roadkill di situlah. Jadi untuk makluman semua, dari rekod kita daripada 6 tahun kebelakangan ni lah, lebih daripada 3,000 kemalangan jalan raya melibatkan hidupan liar, daripada sebesar-besar binatang seperti gajah sehinggalah sekecil-kecilnya seperti ular, biawak dan lain-lain lah. Apa yang Pelitan buat di bawah Kementerian Tenaga Sumber Asli ni untuk kita selesaikan masalah ni, nak mengurangkan risiko kemalangan jalan raya ni, antaranya yang saya sebut tadi, kita buat animal viaduct yang tu salah satunya. Dan ni dapat memastikan pengguna jalan raya sentiasa berada dalam keadaan selamat lah. Lepas tu kita ada juga buat program pengkayaan habitat, mana kita tanam pokok-pokok supaya binatang tu akan tumpu di situ je, dia tak pergi merayau tempat lain dan nanti akan mengakibatkan roadkill lagi. Seterusnya kita juga pasang papan tanda peringatan. Ada kadang-kadang ada, kalau di luar sana kalau tuan-tuan boleh tengok, ada gambar tapir lah, gajah lah kan. So menandakan itu adalah kawasan lintasan hidupan liar. Jadi dirasiatkan untuk memperlahankan kenderaan lah. Kita haraplah begitu. Kita juga ada buat speed breaker. Kita ada juga letak lampu amaran yang klip-klip tu. Dan kita juga ada letak pagar elektrik. Kalau di viaduct tu letak pagar elektrik, so binatang dia tak cross, dia akan lalu bawah viaduct tu. Itu antaranya. Dan juga kita juga mewawarkan dalam Facebook dan itu untuk konflik yang binatang nak cross. Tapi ada juga isu-isu yang macam berlaku kemalangan jiwa terhadap manusia pun ada. Saya ingat ada dalam masa 5 tahun ni ada 4 kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian awam-awam lah. Biasanya tiba-tiba je babi hutan keluar daripada hutan, dia langgar motor dan motor tu tak boleh kontrol dan jatuh, mungkin kepala terentak ke apa ke, dan berlaku kematian di tempat kejadian lah. Ada juga yang mengalami kerosakan pada kenderaan kan. Kadang-kadang mengakibatkan traffic jam pun ada. Baru-baru ni ada berlaku seekor gajah mati dilanggar kan, di kawasan Slim River Sungai, tepi jalan tu. Bukan di yang tu usaha. Ini gajah ni di sebelah Gerik Jeli tu. Ada berlaku di situ. Usaha pun ada juga baru ni, dia antara jalan raya daripada Slim ke Sungai tu patah kaki kan. So kita rawatlah, kita punya rescue center kita di Sungai. So kita rawat dia lah. Di sana pun macam-macam lah hidupan liar yang cedera, kena jerat dan pelbagai lagi lah di Sungai sana tu.
Okey, pandangan Datuk sendirilah berkenaan bagaimana masyarakat boleh memahami bahawa hidupan liar ini merupakan satu fauna yang perlu kita jaga, perlu kita pelihara untuk memastikan kelangsungan ekosistem dalam negara kita. Jadi kehilangan dari segi kerugian terhadap kehilangan akibat roadkill ini bagaimana, Datuk? Sebenarnya hidupan liar ini ialah khazanah negara. Jadi kalau dia habis-habislah. Jadi kita berharap sangatlah supaya hidupan liar yang ada ini dapat kita pelihara untuk generasi akan datang. Dan untuk makluman semua juga bahawa kita punya populasi hidupan liar kita yang ada ini pun dah semakin berkurang. Sebenarnya bukan saja disebabkan oleh roadkill kembangan raya ni. Disebabkan oleh perburuan pun ada, disebabkan oleh jerat pun ada. Dan kita kena tahu juga bahawa kita antara negara-negara di Asia ni yang masih lagi punya hidupan liar yang rasanya bagus dan banyak spesies ya. Kalau saya cerita kat sini pun macam spesies macam pulasan. Ramai orang tak tahu rasanya. Pulasan, mengkira. Mungkin di kampung-kampung dulu ada lah. Pada hari ini bila sebut mengkira, pulasan. Dan kita ada banyak spesies macam labi-labi, kura-kura, baning, tuntung. Yang orang hari ini memikirkan benda yang besar-besar saja sebab kita ada banyak lagi yang kecil-kecil ni dan kita masih ada lagi. Jadi ini sebagai satu khazanah negara yang tidak ternilai lah. Dan kalau dia habis-habislah. Setuju. So kita kena jagalah. Baik. Terima kasih Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia kerana berkongsi dengan kita konflik hidupan liar ini bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Apa pun peringatan kepada anda di luar sana, jika nampak sign tadi tu seperti kata Datuk tu, perlahankan kenderaan anda. Kadang-kadang mereka fikir macam suka-suka je letak, tapi melintas. Ya ke ada tapi? Ada. Jawapan dia ada. Kalau dekat puncak alam tu memang ada. Tapi memang betul-betul melintas depan saya. Nasib baik saya bawa kereta slow. Itulah tindakan ataupun peranan kita sebagai masyarakat. Kerana seperti yang Datuk nyatakan tadi, Malaysia sebuah negara yang kaya dengan biodiversity, spesies fauna yang jarang-jarang dijumpai di dunia ini. Jadi sama-samalah kita melaksanakan pembangunan lestari dalam masa yang sama kita untuk mengekalkan ekosistem biodiversity spesies-spesies yang cukup jarang dijumpai di Malaysia ataupun di dunia ini. Baik. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Abdul Kadir Abu Hashim. Semoga kita akan lanjut lagi perbincangan ini di masa yang akan datang. Dan sekarang ini Syafiqah, kita